Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Nur Effendi bin Mahidin dan bersama juga saya ialah pensyarah saya adalah Profesor Maya Dr. Khairul Hamimah binti Muhammad Jodi. Dalam pembentangan kertas kerja saya ini bertajuk isu-isu semasa akidah dan pemikiran umat Islam. Saya telah memilih dalam industri perfilman macam mana kita berlaku penyelewengan akidah dalam perfilman, dan saya ambil satu filem yang terkenal pada satu ketika dulu. Filem ini dikeluarkan pada tahun 1957 oleh pengarah terkenal kita, iaitu dan terkenal seniman agung kita Tan Sri P. Ramlee, di mana filem Panca Delima ini telah dilakonkan oleh Jim Samsudin sebagai watak Surya Kencana yang berlakon sebagai putera raja, dan juga Hashimah Yun sebagai teratai, seorang sebagai anak perempuan daripada satu keluarga yang miskin. Kemudian dia mendapat panca delima, dan panca delima inilah yang telah digunakan untuk membebaskan kerajaan yang telah dirampas oleh ibu tiri Surya Kencana, yang merampas kerajaan dia dengan menggunakan sihir menggunakan sihir. Dia telah menggunakan sumpah, menyumpah Surya Kencana menjadi ular pada waktu siang dan malam menjadi seperti manusia semula. Dan menggunakan panca delima ini maka dapat mengembalikan kerajaan yang dimiliki oleh Surya Kencana. Kesalahan akidah di dalam filem Panca Delima ini, kita tengok dari segi perkataan, di mana ada babak yang memaparkan di mana pelakon ini berkata hanya panca delima yang boleh menyembuh dan memberi kebahagiaan. Ini berlainan konsep dengan Islam lah. Bermakna mereka bergantung kepada panca delima atau kalung tersebut. Yang kedua ialah perbuatan. Antaranya kita tengok penggunaan sihir dalam filem ini, di mana ibu tiri kepada Surya Kencana telah menyihir anak tiri dia Surya Kencana menjadi ular pada waktu siang hari, dan malam kembali semula kepada manusia. Dan penggunaan batu dalam sumpah tersebut. Dan yang ketiga ialah kepercayaan, di mana manusia boleh bertukar menjadi haiwan. Ini ada konsep pengaruh daripada Hindu lah. Seperti tahu Hindu dan Buddha ni, bila mati seseorang itu saja, mereka akan kalau amalan mereka ketika di dunia dahulu dalam amalan yang buruk, maka mereka akan bertukar menjadi haiwan. Jadi di sini ada konsep pengaruh daripada Hindu dan Buddha. Seterusnya kita melihat kepada kritikan sosial kepada filem Panca Delima ini. Kalau kita tengok filem ini, dia boleh menggambarkan keadaan pemikiran masyarakat pada ketika itu. Jadi yang pertama kita tengok macam mana masyarakat pada ketika itu masih lagi mempercayai sesuatu objek itu boleh menentukan nasib seseorang. Sebab itu terhasilnya filem ini. Kalau dalam filem ini Panca Delima lah. Dan kalau kita tengok yang kedua ialah penggunaan lokasi gua. Sebagai sumber inspirasi bagi kita orang Islam. Biasa kita ada masjid atau surau atau rumah kita sendiri dijadikan tempat ibadat untuk kita berdoa kepada Allah. Tetapi dalam filem ini ditunjukkan gua, di mana di situlah tempat keluarnya seorang pendeta yang keluar daripada asap. Jadi pengaruh ini masih ada pada ketika itu. Si ialah berangan-angan untuk kaya hanya dengan memperolehi daun emas. Ini biasa diterapkan dalam filem-filem. Jadi bila begitu, terutamanya remaja atau masyarakat, mereka berfikir untuk mendapat kekayaan dengan cara tersebut. Sedangkan dalam Islam, usaha dan ikhtiar, menggunakan ilmu, menggunakan kemahiran, pengalaman dan tenaga semua diperlukan dalam kita nak mencari rezeki untuk menyara kehidupan keluarga kita. Tetapi dalam filem ini ditunjukkan macam itulah. Ada perjanjian dengan jin, dapat daun emas, daun daripada pokok itu saja, kemudian membina kekayaan. Seterusnya ialah menggunakan sumpah sebagai bentuk pengajaran. Kalau kita tengok dalam filem ini, di mana orang yang dikatakan berlawanan dengan mereka, maka bertukar menjadi haiwan. Contohnya menjadi lembu, untuk pegawai istana yang tidak mengikut arahan daripada ibu tiri Surya Kencana. Dan Surya Kencana sendiri pun menjadi ular pada waktu siang hari. Jadi ini bentuk sumpah ini biasa berlaku dalam cerita rakyat di Malaysia. Bukan saja di Malaysia, tapi juga di kebanyakan negara pun macam itulah pada ketika itu, pada zaman dahulu. Seterusnya kita melihat kefahaman yang tidak betul yang dibina dalam persepsi atau pemikiran dalam masyarakat menyebabkan pada pembentukan ajaran sesat. Okey, mula-mula kita tengok benih macam mana
pembentukan ajaran sesat itu terbina ialah kerana ceteknya agama. Tak kira lah daripada pengikut ataupun guru yang terlibat dalam ajaran sesat tersebut. Dan pengikut ini dia taksub, timbul benih ini apabila pengikut ini taksub sangat kagum dengan guru mereka. Contohnya guru mereka ni mempunyai ilmu perbomuhan, contohnya dapat menyembuhkan penyakit ataupun mengetahui nasib akan datang, ataupun guru ni mempunyai ilmu kebal, contohnya, ataupun guru ini terlibat dengan tarikat yang dipesulkan, terutamanya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang dipesulkan makna dia. Jadi bila begitu, pengikut tersebut dia setia dan patuh kepada inilah terbinanya, pada awalnya terbinanya ajaran sesat. Seterusnya, apabila ajaran sesat ini telah terbina, telah dipraktikkan oleh kumpulan ajaran sesat tersebut, maka dia akan menyebarkan amalan ini. Menyebarkan ini dan mewar-warkan tentang kehebatan guru ataupun ajaran mereka secara diam-diam. Jadi guru ni untuk menarik minat daripada pengikutnya, maka dia akan buat satu kebiasaannya ialah amalan yang mudah. Contohnya tak sembahyang pun tak apa, dengan niat saja. Ataupun janji syurga. Dengan janji syurga, percaya untuk pengikut ni mereka akan dijanjikan syurga. Jadi bila begitu, pengikut yang cetek agama ini akan mudah percaya. Dan kesetiaan kepada guru mereka mesti dibuktikan dengan pemberian harta atau kemungkinan seks dan lain-lain yang terpaksa dikorbankan untuk guru mereka ataupun untuk pengikut lain. Ini yang menarik minat mereka untuk menyertai, supaya mereka menarik minat untuk menyertai ajaran sesat. Dan kadang-kadang ada yang mendapat tajaan daripada luar negara. Pluralis agama ini ialah menganggap bahawa semua agama adalah sama. Bermakna setiap agama itu ada kebenaran dia. Kebebasan beragama maknanya tidak terikat dengan satu agama saja. Jadi percayaan ini sangat menyeleweng dalam Islam, di mana Islam tidak mengiktiraf agama-agama lain, cuma iktiraf sebagai menghormati saja, bukan mengiktirafkan agama tersebut. Jadi pluralisme ni dia menggunakan kaedah ini supaya masyarakat, terutamanya mereka membuat alasan, terutama kalau di Malaysia ni masyarakat majmuk, ini boleh membuka ruang untuk supaya kita sama-sama hidup dalam aman yang damai. Sebenarnya tidak berlaku macam tu, kerana setiap agama tu dia ada kefahaman dia tersendiri, dan dalam Islam kita menghormati, bukan mengiktiraf dengan agama tersebut. Ini sangat bahaya, sangat menyeleweng dalam Islam. Pluralisme ni, kerana apa? Mereka menganggap bahawa semua agama itu adalah sama, membawa kebaikan. Jadi oleh kerana itu mereka menganggap semua agama ini boleh diamalkan. Begitu mudah sekali mereka menyamakan agama Islam itu sendiri dengan agama-agama yang lain. Ini sangat bersalahan dengan agama Islam yang kita anti. Antaranya mereka juga benih-benih mereka melalui pembacaan. Yang tak lama orang suka baca apa semua, dia akan terpengaruh dengan pengaruh ini. Ada juga melalui perfilman. Ada beberapa filem diterapkan, yang diterapkan macam pluralisme ni. Idea dimasukkan dalam filem. Dan ada juga yang bergerak melalui NGO. Mereka bergerak, terutama NGO yang melibatkan masyarakat, melibatkan bidang-bidang ilmuwan. Mereka menanamkan pemahaman pluralisme ni seolah-olah membawa kebaikan kepada negara, terutama di Indonesia, masyarakat majmuk. Sekali sebagai kesimpulan dari pembentangan saya ini, yang pertama, filem sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, tak kira remaja ataupun golongan tua. Jadi dalam filem ni ada pelakon ataupun ikon. Jadi ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk menilai ataupun akan mudah terpedaya dengan pengaruh-pengaruh yang diberikan. Yang kedua ialah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri mestilah memahami agama itu dengan ilmu yang sahih ataupun daripada guru-guru yang berautoriti. Jadi kebiasaan ilmu-ilmu sesat ni dia terpencil. Tidak seperti ilmu-ilmu yang berautoriti biasa di masjid, di surau ataupun daripada kitab-kitab yang terkenal. Seterusnya ialah pihak kerajaan itu sendiri, contohnya daripada Finas, JAKIM atau Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan atau KDN sendiri mestilah memantau supaya perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah umat Islam ini dapat disekat serta-merta dan dikenakan tindakan supaya tidak berlaku lagi untuk masa akan datang.
Dan tidak lupa juga kepada pejabat-pejabat agama negeri yang mempunyai kuasa dan bidang penguasa dan juga pentauliahan kepada pendakwah ini. Ini dapat diberikan kepada masyarakat, terutama dalam khutbah Jumaat, dalam medsos, media sosial, mesti selalu disebarkan kepada orang awam dari segi akidah pemahaman yang menyeleweng daripada Islam. InsyaAllah dengan perkara-perkara ini kita dapat menyekat penyelewengan yang berlaku dalam kehidupan kita, insyaAllah. Wallahu a'lam.